Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi pada malam ini saya akan mengupas sebuah topik iaitu penghayatan akidah dan ibadah berpandukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu membina peribadi dan jati diri muslim. Sebelum saya bermula, saya ingin memberi 4 rangkap pantun yang berbunyi, Salam sejahtera, marilah kita mula dalam persembahan dengan yang penuh makna. Di sini, kita kongsi ilmu dan impian. Jadi, dengarkanlah dengan penuh perhatian. Bak kata pepatah, tak kenal, maka tak aruf. Jadi, nama diberi Muhammad Fahim bin Muhammad Azrin dari PPICMB 9 Jun 2023 dari kelas Pi B. Jadi, kita beralih kepada slide seterusnya. Jadi kita sudah beralih kepada slide seterusnya. Jadi dalam slide ini saya akan menerangkan apa yang saya akan bawakan dalam presentation ini. Jadi yang pertama saya akan menerangkan apakah itu akidah dan ibadah dan pentingnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contoh sunnah Rasulullah, cara sunnah Rasulullah dapat membentuk peribadi dan identiti seorang muslim dan seterusnya ialah kelebihan membentuk peribadi dan identiti mengikut sunnah. Akhir sekali kesimpulan. Jadi kita teruskan lagi. Jadi, apakah itu akidah dan ibadah? Saya akan terangkan satu persatu. Akidah adalah keyakinan yang kuat terhadap sesuatu zat tanpa ada keraguan sedikit pun. Tapi berbeza pula dengan ibadah. Ibadah adalah pengabdian atau penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, ibadah dan akidah ni merupakan dua hal yang saling berkait erat dalam Islam. Ibadah dilakukan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan akidah menjadi landasan utama dalam melaksanakan ibadah. Sebagai analogi mudah, contohnya, akidah itu adalah peta atau ways dan ibadah itu adalah kereta dan kita naik kereta dan kita hendak bergerak. Jadi untuk sampai ke tujuan yang tepat, kita perlukan map ataupun ways untuk sampai ke tujuan kita supaya kita tidak sesat. Jadi itulah dalam hidup kita. Seterusnya. Jadi, mengapakah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini penting kepada kita iaitu umat Islam? Ini kerana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh teladan yang terbaik dalam menghayati akidah dan ibadah. Selain itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang terakhir dan menjadi teladan utama dalam aspek kehidupan oleh semua umat. Jadi, akhir sekali, dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat membantu kita mendekatkan diri kepada Allah dan memperbaiki akidah dan ibadah kita. Seterusnya, apakah contoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita mempunyai banyak aspek jika kita ingin melihat sunnah Rasulullah ini, tapi saya akan berikan yang utama, yang boleh dikatakan utama atau yang ingin saya bicarakan dalam presentation ini iaitu yang pertama adalah sunnah dalam berniaga dan kewangan, dalam etika sosial, yang ketiga dalam perang dan konflik, yang keempat gaya dalam gaya hidup, yang kelima atau terakhir sekali adalah pengetahuan dan pendidikan. Jadi tanpa membuang masa kita akan terus kepada tajuk utama kita iaitu bagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu membina peribadi dan jati diri. Jika kita lihat satu persatu, Nabi mengajarkan prinsip-prinsip dan adab dalam berniaga seperti larangan riba iaitu bunga dan pentingnya memberi zakat. Ini kerana ia dapat melahirkan seseorang yang adil dan beretika dalam urusan keuangan. Jadi dengan kita menjaga keuangan kita, kita dapat mampu membela nasib agama kita, keluarga kita dan diri kita sendiri. Seterusnya yang kedua ialah dalam etika sosial. Jadi Nabi memberikan ikutan tentang bagaimana berinteraksi dengan tetangga, teman dan ataupun rakan-rakan dan orang lain dalam masyarakat. Ini dalam aspek seperti dalam berkata dengan lembut, iaitu ataupun menziarahi orang sakit atau membantu orang yang perlu. Jadi bagaimana benda ini boleh melahirkan seorang mempunyai jati diri dan peribadi? Ia dapat melahirkan seorang yang
jati diri yang prihatin dan simpati. Jadi ketiga, yang ketiga dari aspek perang dan konflik. Okey, Islam mengajarkan kita cara ataupun Nabi mengajarkan kita cara berperang yang adil, iaitu termasuk memberikan perlindungan terhadap orang-orang yang tidak terlibat dalam konflik. Ini dapat melahirkan orang yang prihatin terhadap keselamatan dan kesejahteraan orang lain. Selain itu, dapat melatih sikap tanggungjawab dan bijaksana dalam menggunakan kekuatan dan tidak dan kita lihat pada zaman sekarang ini berlaku konflik antara Israel dan Palestin. Dan orang Israel itu menghancurkan harta benda orang awam dan membunuh orang awam. Ini amat bercanggah dengan agama kita. Seterusnya, kita beralih kepada gaya hidup sihat. Jadi, seperti gaya hidup sihat ini apa? Seperti makan dengan jumlah yang seimbang, bersukan dan menjaga kebersihan. Jadi, mengapakah benda ini penting? Kerana dalam Islam, kita diwajibkan untuk menjaga kesihatan dan sentiasa menjaga disiplin diri dalam menjaga tubuh badan kita. Ini kerana jika kita susah menjaga tubuh badan kita, kita akan mudah mendapat penyakit yang kita tidak yang dapat menyukarkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang terakhir, dalam aspek pengetahuan dan pendidikan. Jadi dalam Islam, kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Jadi, mengapa perkara ini penting? Ini kerana untuk melahirkan, untuk membangkitkan agama kita, untuk meningkatkan lagi agama kita, kita perlu bijak dan mestilah berfikiran terbuka dan mudah untuk menerima sesuatu perkara atau peredaran zaman. Dan seterusnya, apakah kelebihan membina peribadi dan jati diri mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada banyak kelebihan, tapi yang sering dikaitkan adalah yang pertama, dapat memberi ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup kita. Yang kedua adalah dapat memperkuatkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala sesama manusia. Sebagai hamba kita, kita harus menjaga hubungan ini supaya kita mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga iaitu membina kepercayaan diri dan integriti dalam masyarakat. Yang keempat, dapat membentuk peribadi yang penuh dengan cinta, kasih sayang, kebijaksanaan dan lain-lain lagi. Yang penuh hikmah orang kata. Dan akhir sekali adalah mengajar keseimbangan dalam semua aspek kehidupan termasuk urusan dunia dan akhirat Subhanahu taala. Jadi banyak faedah atau kelebihan jika kita mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Bukan sahaja dalam peribadi dan jati diri, malah dalam pelbagai aspek. Jadi, kesimpulannya secara keseluruhannya, penghayatan akidah dan ibadah berpandukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah asas yang penting dalam membina jati diri seorang Muslim. Selain itu, dengan mengikuti contoh dan tauladan Nabi, iaitu teladan Nabi, kita dapat mencapai kedamaian, kebahagiaan dan integriti dalam hidup kita. Ataupun senang kata kita ini mempunyai hidup yang berprinsip. Dan akhir sekali, saya mengajak supaya kita terus berusaha menghayati akidah dan ibadah dengan penuh keikhlasan dan berpegang kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi muslim yang lebih baik pada masa akan datang. Jadi kita sudah tamat pada segmen presentation saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah itu yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Jadi syukran. Terima kasih.